Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Apa khabar semua yang mendengar pada pagi yang diberkati ini, yang memandu ke pejabat masing-masing barangkali ya. Bertemu semula dengan saya di segmen Motivasi Pagi. Saya Syahri Abdul Rahman dan segmen ini terbitan Hajah Mazlina Alias. Dan pada pagi ini kita bincang satu topik penting yang bernama hidayah itu nikmat Allah. Hidayah itu nikmat Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, ayat 54 hingga 57, ada satu cerita menarik membabitkan perbualan ahli syurga. Kalau yang mendengar segmen Motivasi Pagi semalam, pasti masih ingat saya berbicara tentang sharing moment sembang-sembang ahli syurga yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Itu semalam. Hari ini, pagi ini, kita sebenarnya sambung, tetapi dengan pengajaran yang berbeza. Di mana apabila ahli syurga berkenaan berkongsi sesama mereka tentang pengalaman pahit manis di dunia dahulu, Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah menggolongkan kita daripada mereka yang bercakap-cakap di syurga ini. Tiba-tiba individu yang melakukan sharing berkenaan selepas berkata, saya dulu ada korin yang hampir-hampir mempengaruhi perubahan diri saya, berkata kepada kawan-kawannya, "Hei kalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hal antum muttali'un?" Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kawan yang sharing berkenaan berkata, "Hei kawan-kawan semua, nak tengok tak kawan saya yang korin berkenaan?" Yang saya sebut korin tu, saya nak buktikan apa saya cakap ni benar. Jom kita tengok keadaan korin berkenaan. Subhanallah. Tiba-tiba Allah Ta'ala memperkenan permintaan ahli syurga. Ya, memang semua permintaan ahli syurga diperkenankan. Termasuk dipertontonkan, diperlihatkan dengan kawan baiknya dahulu di dunia yang sekarang sedang merana menderita di tengah-tengah api neraka. Wal'iyadzubillah. Lalu apabila dipertontonkan kawannya ini di dalam api neraka yang marak menjulang, Allah Ta'ala mengizinkan penghuni syurga yang sharing tadi dapat bercakap-cakap dengan ahli neraka, kawan baiknya dahulu. Dan apa yang berlaku, tuan-puan sekalian, sangat mengejutkan kita. Di mana tidak berlaku ungkapan yang menunjukkan kasihan belas, simpati ahli syurga meratapi keadaan kawannya yang dalam keadaan berdarah, dalam keadaan yang tidak boleh diterangkan dengan perkataan, penyiksaan, pembantaian, pecah kepala, dan segala perkara yang boleh kita simpulkan sebagai penyiksaan ahli neraka. Sangat mengejutkan saya dan kita semua, di mana ungkapan ahli syurga berkenaan apabila dipertontonkan dengan keadaan kawan baiknya, lalu dia berkata, qala tallahi in kitta laturdin. Demi Allah, hampir-hampir kerana engkau aku dijatuhkan ke neraka seperti engkau. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalaulah tidak kerana nikmat yang dianugerahkan oleh pemeliharaku, Tuhanku, aku bakal tergolong daripada orang-orang yang dihadirkan, yang diheret dengan paksaan untuk berdiri di tepi jurang api neraka sebelum dilontarkan masuk ke dalam sepertimu, wahai temanku dahulu. Wal'iyadzubillah. Jadi ini adalah satu gambaran yang sebenarnya menggurunkan keadaan ahli neraka yang Allah Ta'ala sifatkan sebagai muhdarin. Muhdarin ni maksudnya dia telah dihadirkan ke neraka tanpa kemahuan hatinya. Dia tidak mahu ke neraka, melihat neraka dari kejauhan sudah menyebabkan dia memanggil thubura.
melihat neraka dari kejauhan sahaja, menyebabkan dia memohon agar kematian itu mendatanginya. Itu baru nak diheret pergi ke neraka. Bayangkan apabila telah muhbarin, apabila telah dihadirkan dan berdiri di hadapan neraka dan tergambar di hadapannya segala bentuk kesakitan yang sedang dihadapi oleh ahli neraka, maka bayangkan bagaimana terseksanya qarin ini apabila dihumban ke dalam neraka. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, di sini kita dapat lihat ya bagaimana ungkapan ahli syurga berkenaan menyebut ni'matu rabbi. Ini penting sebagai pengajaran, di mana ahli syurga berkenaan apabila diperlihatkan kepadanya kawannya dahulu di dunia yang banyak mempengaruhi tabiat dan perangainya, tetapi alhamdulillah dia mempunyai prinsip yang kental dan tidak mengikut segala kemahuan kawannya ini. Dia telah mengungkapkan satu pengajaran penting untuk kita, iaitulah apa yang menyebabkan saya tidak follow kamu adalah sebenarnya nikmat daripada Tuhan saya. Allah lah yang memberikan saya kekuatan hidayah, bukan sesiapa pun. Sebagai pengajaran, kadang dalam hidup kita ada satu orang yang menjadi asbab kita mendapat hidayah. Ada ustaz dan ustazah yang menyebabkan kita dapat hidayah. Ada lecture, ada kuliah yang menyebabkan kita dapat hidayah. Ada kawan baik yang telah menyebabkan kita istiqamah. Namun ingat, itu semua hanyalah asbab. Musabbab yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita dari kalangan orang-orang yang lupa bahawasanya ya, yang sebenarnya membuka pintu hati kita, yang menyebabkan kita menangis bila mendengar syarahan-syarahan tentang Al-Quran dan hadis contohnya, yang menyebabkan kita menginsafi apa yang sudah kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia, sebenarnya bukan fulan bin fulan ataupun fulanah binti fulanah, bukanlah Ustaz A ataupun Ustazah B. Mereka itu hanyalah manusia-manusia yang Allah anugerahkan kepada lidah mereka kefasihan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka hikmah, lalu mereka menjadi orang yang beramal dengan apa yang mereka sampaikan. Tetapi yang sebenarnya membuka pintu hati kita, yang menghadirkan kita dengan agama ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, mengambil pengajaran daripada ungkapan ahli syurga ini, ya, kita dapat pelajari bagaimana ahli syurga juga ia tidak ada sebarang perasaan simpati, belas kasihan. Jauh sekali daripada protes kepada Tuhan, kononnya kawan saya ini tidak berhak diganyang begini, wahai Tuhan, wal'iyadu billah. Ini kerana ahli syurga telah mengiktiraf keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah diputuskan Allah di pada mahsyar sebelum itu adalah keputusan yang adil, tidak langsung mengandungi pertikaian. Dan menariknya tuan-tuan, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, tidak ada sebarang respon pun daripada ahli neraka berkenaan apabila disoal oleh kawannya tadi. Kawannya bertanya daripada syurga, kawannya telah menghukumnya daripada syurga. In kitta laturdini walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau tidak kerana nikmat Allah memberikan aku hidayah, kau hampir-hampir menjerumuskan aku ke lembah neraka yang menyeksakan ini. Ia adalah petanda kepada kita bahawasanya ahli syurga itu ya sedang diberikan Allah kerehatan. Manakala ahli neraka berkenaan yang menyebabkan mereka tidak boleh respon. Sebab apa? Kalau saya boleh tanya tuan-puan, orang yang akan banyak bersembang, orang sihat ke orang sakit? Orang yang banyak bersembang, orang yang mood baik ke orang yang mood tak baik? Jadi itulah jawapan kepada kenapa tidak Allah rakamkan respon balas daripada ahli neraka kepada ungkapan kawan baiknya di dunia dahulu, tetapi memilih jalan yang lurus, lalu Allah tempatkan tempatnya di dalam syurga. Semoga Allah golongkan kita daripada golongan yang dapat memasuki syurga Allah, ya, dan bersama dengan kita adalah kawan-kawan baik kita sekarang. Selamatkanlah kawan-kawan baik kita sekarang tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan agar mereka memilih
jalan yang lurus dan bukan sebaliknya jalan qarin yang kita telah sebutkan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.